Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Amir Saifuddin bin Nordin daripada kelas DP1B. Dan sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini ataupun perbicaraan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas setiap pengajaran dan ilmu yang telah Miss berikan kepada kami. Dan kami ingin memohon maaf jikalau di dalam SEM 1 ini kami membuat banyak kesilapan terhadap Miss. Moga Miss dapat maafkan setiap perbuatan dan salah silap kami. Baiklah, pertama sekali pada hari ini kami akan membentangkan tajuk aspek makanan halal dan haram dari segi pemakanan telur balut. Pertama sekali, telur balut ini ialah sebiji telur yang mempunyai ciri fizikal bukan sempurna daripada anak ayam dan juga anak itik, atau senang dikatakan sebagai embrio. Contoh yang saya boleh berikan daripada telur balut ini ialah telur balut ini mempunyai kalsium dan juga protein, dan ia banyak menjadi makanan yang menyelerakan bagi setiap warga Cina, Filipina dan Indonesia. Kebanyakan telur balut ini juga dimakan oleh pekerja buruh kerana ia akan memberi tenaga yang banyak daripada mereka. Telur balut ini juga mempunyai banyak prinsip dan juga terdapat latar belakang. Ada juga yang dikatakan mempunyai pendapat ulama, beberapa pendapat ulama di dalamnya. Telur balut ini juga dikatakan selain daripada memberi tenaga kepada orang, ia akan membantu mereka menambahkan cita rasa mereka apabila mereka makan. Contohnya apabila ketika mereka kata telur balut ini ialah seperti sup ayam. Saya pun tidak pasti kenapa ia dipanggil sup ayam, sebab tidak pernah merasanya lagi. Tapi dikatakan, ramai orang mengatakan ianya haram. Jadi bagi umat Islam, tak apa, nanti sahabat saya yang seterusnya akan menerangkan daripada segi pendapat ulama. Selain itu juga, telur balut ini dinikmati dan dijamu oleh orang Cina kerana telur balut ini mempunyai rasa yang sangat unik. Mereka katakan apabila dicampurkan dengan arak ataupun toddy. Ianya juga seperti nak dikatakan dengan lebih senang dan ringkas ialah di antara arak dan musang king. Sebab apabila mereka memakan durian musang king ini, ia mempunyai rasa pahit dan digabungkan dengan arak yang membuat mereka lebih berselera dan lebih menikmati, atau senang dikatakan enjoy. Dan juga kalau dikatakan dengan telur balut ini dengan arak, sebab telur balut ini seperti makanan utama mereka. Seperti kalau kita nasi, lauk, sup dan juga digabungkan dengan air manis, teh ais ke atau apa. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya nanti sahabat-sahabat saya yang lain akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan telur balut ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Miss Fatin, saya Azirul Haikal bin Airul Hanisan akan menerangkan lebih lanjut tentang latar belakang isu dan balut ini. Okey, pertama sekali, balut ini seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya Muhammad Amir Saifuddin tadi. Beliau menyatakan bahawa balut ini adalah telur ayam atau itik yang hampir sempurna, yang belum cukup sempurna lagi, serta balut ini adalah dia akan disimpan, telur-telur ayam tu atau itik akan disimpan di dalam bakul selama beberapa hari mengikut budaya yang dinyatakan
di bawah cahaya matahari selama 14 hingga 21 hari. Tetapi ia mengikut budaya setiap negara-negara seperti negara-negara yang disebut. Okey. Kemudiannya selepas dia disimpan, telur-telur itu akan direbus dan terus dimakan. Dan seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya tadi, bala ini didapati di negara-negara seperti Filipina, terdapat juga di China mengamalkan pemakanan balut ini, dan juga Indonesia bagi untuk mereka menambah tenaga untuk melakukan kerja serta menambahkan protein. Ianya seperti protein murah bagi mereka. Juga mereka menguatkan kalsium kerana terdapat nutrien-nutrien daripada balut ini ada juga baik untuk kalsium untuk tulang mereka juga. Okey, seperti dinyatakan lagi, balut ini dijual di negara seperti Filipina, tetapi mereka menjualnya di warung-warung jalanan. Terdapat juga dijual di kedai-kedai atau pasar raya, tapi kebanyakannya terdapat di warung jalanan di Filipina. Okey, seterusnya saya akan menyatakan dari segi nutriennya. Seperti yang saya katakan tadi, nutrien makan balut ini adalah banyak. Terdapat protein-protein yang cukup bagus dan banyak juga kalsium yang dapat daripada memakan balut ini. Kerana disebabkan cara penghasilannya yang amat mudah, hanya perlu merebus, dan tulang-tulang di dalam itu dan serta kulitnya juga boleh dimakan kerana ianya sudah lembut. Kerana apabila direbus, tulang-tulang maupun kulitnya juga, kulit telur itu juga menjadi lembut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengapa kami memilih balut ini menjadi tajuk pilihan kami sebagai satu isu dalam satu isu makanan halal dan haram ini. Okey, hal ini kerana terdapat isu ini dibangkitkan di Irsyad Al-Fatwa yang ke-96, di mana seorang hamba Allah menanyakan soalan yang menyatakan apakah hukum memakan balut ini, dan terdapat apakah hukum memakan balut ini, adakah ini boleh atau tidak, kerana terdapat perkara yang meragukan kerana ianya sebuah makanan atau telur yang hampir sempurna, di mana di dalamnya ada mengandungi jasad atau anak ayam atau itik itu. Jadi ia menjadi satu tertanya-tanya atau ragu-ragu bagi mereka. Jadi mereka menanyakan soalan ini kerana mereka terdapat perasaan ragu-ragu itu. Jadi selepas menanyakan soalan itu, terdapat pendapat-pendapat yang hadir oleh para ulama tentang pemakanan balut ini. Serta mereka juga terdapat perbezaan mereka ataupun terdapat perbezaan pendapat oleh mereka ini, para ulama ini, oleh dengan pemakanan balut ini. Okey, itu saja daripada saya. Jadi bagi pendapat dan jawapan daripada para ulama ini akan saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Nur Syahban. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Syahban Muhammad Zahid daripada kelas GP1B akan menerangkan kepada Miss tentang pendapat-pendapat ulama terhadap pemakanan balut. Firstly, saya akan memberi pendapat tentang daripada pendapat ulama yang umum. Pendapat pertama tentang hukum pemakanan balut ialah daripada Imam Ibnu Al-Hazm rahimahullah. Beliau berkata, sekiranya dimasak telur dan kemudiannya didapati ada sejumlah dari telur itu telah fasid, iaitu rosak, seperti ia telah menjadi darah atau anak ayam, maka kita buang bahagian yang rosak dan kita makan bahagian yang masih berbaki. Ini berdasarkan firman Allah, yang maksudnya daripada surah Al-An'am
ayat 164 yang bermaksud seseorang tidak menanggung dosa yang lain. Ini membawa maksud bahawa maka yang halal kekal halal, ia tidak dirosakkan oleh perkara yang haram yang berhampiran dengannya. Demikian yang haram pula tetap haram, ia tidak akan elok dengan perkara yang halal dan dengan perkara yang halal yang berhampiran dengannya. Manakala pendapat ulama yang umum yang kedua daripada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah, sebahagian manusia apabila telur hampir menetas dalam tempoh sehari sebelumnya dan seumpamanya, mereka mengambil telur tersebut lalu memasak dan memakannya. Adakah ini halal sedangkan diketahui bahawa anak ayam telah lengkap pembentukannya? Ini adalah soalan yang diajukan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Lalu Syekh menjawab, aku tidak pernah mendengar sesuatu pun dalam hal ini. Akan tetapi jiwa seseorang yang tidak suka kepada perkara tersebut kerana telur apabila hampir menetas padanya menimbulkan bau yang busuk. Sekiranya anak ayam yang terdapat dalam telur itu masih bergerak, maka hendaklah ia disembelih sebagaimana disembelih jika ia keluar semasa menetas, kerana ia merupakan haiwan yang hidup, tidak halal melainkan dengan disembelih. Adapun jika ia tidak bergerak, sesungguhnya ia adalah cebisan daging yang telah sempurna pembentukannya, maka aku berpandangan hukum memakannya adalah makruh dan aku tidak mengharamkannya. Baiklah, pendapat yang ketiga pula ialah pendapat daripada Lajnah Daimah Arab Saudi. Seseorang telah bertanya kepada Lajnah Daimah Arab Saudi. Beliau berkata bahawa telur ayam yang diletakkan di tempat penjagaannya sehinggalah sampai ke tahap lengkapnya, iaitu telur ayam tu diletakkan di sebuah tempat penjagaannya sampai lengkap bentuk tubuh anak ayam atau anak itik tersebut, sehinggalah 3 hari sebelum telur tersebut menetas, ia direbus dengan air masak. Kemudian telur itu dipecahkan dan mereka memakan anak ayam yang sudah sempurna yang terdapat di dalamnya. Lalu Daimah menjawab dan mengeluarkan fatwa, sekiranya keadaannya yang sama seperti yang dinyatakan oleh penyoal tadi, maka anak ayam atau itik yang masih di dalam telur tersebut dianggap sebagai bangkai yang tidak boleh untuk dimakan kerana ia sudah terbentuk di dalam telur. Maka manakala pengharaman bangkai merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh agama secara jelas bahawa makan bangkai adalah sesuatu yang haram. Baiklah, seterusnya itu adalah pendapat yang umum saya berikan. Seterusnya ialah dua pendapat daripada ulama mazhab Syafi'i, dua imam besar. Yang pertama daripada Syekh Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berfatwa bahawa sekiranya telur haiwan yang boleh dimakan itu pecah dan didapati di dalamnya anak ayam yang tidak sempurna kejadiannya ataupun telah sempurna kejadiannya, akan tetapi belum ditiupkan roh padanya, maka harus untuk kita makannya. Berbeza dengan apabila telah ditiupkan roh dan hilang nyawanya tanpa sebarang sembilan syar'i, maka ia telah menjadi bangkai. Pendapat yang kedua pula ialah daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang pernah menjadi mufti Mekah suatu ketika dahulu. Beliau berkata dan berfatwa, sekiranya telur burung yang dimakan itu pecah dan didapati di dalamnya terdapat anak burung yang belum sempurna kejadiannya, seperti ia telah menjadi seketul daging seperti mudorah ataupun ia telah lengkap kejadiannya, akan tetapi telur tersebut pecah dan ia keluar sebelum ditiupkan roh padanya, maka dibolehkan untuk memakannya kerana ia suci dan dianggap menjijik dan tidak dianggap menjijikkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama sebagai mudorah yang keluar dari haiwan yang boleh dimakan bahawa ia suci dan sungguhnya ia halal dan penyembelihan ibunya bahkan anak burung itu lebih utama pada kesuciannya berbanding mudorah kerana ia berubah dari suci tanpa ada khilaf yang berbeza dengan mudorah yang berubah dari mani dan padanya pendapat yang mengatakan ia menajis. Baiklah, sekian daripada saya Muhammad Syakban dari kelas DP1B meminta diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Zamir Adham bin Muhammad Nizam daripada Dipeh 1B. Okey, baik. Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang hubung kait hukum yang berkaitan dengan balut, tentang prinsip halal dan haram menurut Dr. Yusof Al-Qaradawi. Ada 4 prinsip yang saya ambil yang ada hubung kait dengan telur balut ini. Yang antaranya prinsip yang pertama, yang keempat, yang keenam dan juga prinsip yang ke-9. Okey, baik, saya akan terangkan bagi prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama ini adalah asas sesuatu adalah harus. Ini kerana hukum asal bagi sesuatu adalah harus dan dibolehkan kecuali terdapat nas-nas yang sahih dan jelas tentang pengharamannya. Dalam isu telur balut ini terdapat beberapa pandangan ataupun pendapat mengenainya. Seperti mana yang diterangkan oleh sahabat saya sebelum ini, Syakban, ada pendapat yang mengatakan telur balut ini haram dimakan, dan ada juga beberapa pandangan yang menyatakan ianya boleh dimakan berdasarkan beberapa perkara tertentu. Seperti pandangan yang membolehkan telur balut ini dimakan, ianya tidak lagi atau belum ditiupkan roh kepadanya, maka ianya suci dan tidak najis dan tidak dianggap najis, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dalam kitabnya Fath Al-Jawad. Seterusnya, manakala pendapat bagi imam yang lain mengenai haram memakan balut ini ialah apabila telah ditiupkan roh kepadanya dan ada nyawa, dan apabila ditiupkan roh kepadanya dan hilang nyawanya tanpa sebarang sembelihan syar'i, maka ia menjadi bangkai dan haram untuk dimakan sama sekali oleh umat Islam. Ini adalah kata-kata Al-Syekh Nawawi Banten Al-Syafi'i dalam kitabnya Nihaya Az-Zin fi Irsyad Al-Mubtadin. Okey, baik. Seterusnya, dalam prinsip yang pertama ini juga bukan sahaja terhad kepada berkaitan ibadah, tetapi juga meliputi perkara yang menjadi adat masyarakat. Dalam hal ini saya berpendapat bahawa ia ini telah menjadi rutin makanan harian sampingan bagi orang-orang Filipina, khususnya yang mengambil telur balut ini. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan bagi prinsip yang kedua, iaitu prinsip yang keempat dalam prinsip halal dan haram menurut Dr. Yusof Al-Qaradawi, yang mana prinsip ini mengatakan bahawa berhati-hati kepada syubhah bagi menghindari perkara yang haram, yang mana umat Islam dituntut untuk tidak terlibat sesama sekali dengan sesuatu yang diharamkan. Dan seterusnya, setiap perkara syubhah, iaitu perkara yang mempunyai kesamaran, tidak jelas status halalnya atau haram, perlulah dijauhi. Ini adalah untuk mengelakkan daripada terlibat dengan perkara yang diharamkan oleh Islam. Seperti isu telur balut ini, terdapat pelbagai pendapat yang jelas mengenainya. Maka umat Islam diarahkan untuk tidak memakan telur balut ini untuk tujuan berhati-hati dan mengelakkan dari terjatuh kepada hukum yang haram. Sebab kita tak tahu hukum dia, tapi mengikut pandangan-pandangan tertentu, ada yang mengatakan boleh makan atas sebab tertentu, ada yang mengatakan tak boleh makan atas sebab tertentu. Dan dikhawatiri telur tu telah membentuk ayam ataupun itik yang telah lengkap dari segi fizikal tubuh badannya, dan juga telah bernyawa, dan maknanya dah ditiupkan roh terhadap ayam dan itik itu, dan hanya menghitung hari untuk menetas saja. Dalam hal ini juga, perbuatan hati-hati ini dapat menghindarkan diri dari terjumus ke arah kemudaratan. Baiklah. Selain itu, antara prinsip seterusnya di dalam prinsip halal dan haram menurut Dr. Yusof Al-Qaradawi, iaitu prinsip ke-6. Peraturan halal dan haram adalah bersifat umum dan menyeluruh, yang mana hukum halal atau haram ini adalah menyeluruh, merangkumi semua tempat dan masa. Contohnya, walau di mana saja kita berada, dekat luar negara, tak kisahlah dekat mana-mana pun, hukum halal haram ni tetap diguna pakai. Tak kisahlah sama ada tempat tu ada makanan halal ataupun tak, kita kena tetap mencari makanan yang halal. Okey, baik. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tiada beza antara individu dengan individu yang lain, sama ada berada di wilayah Islam atau wilayah kafir,
Muslim tetap dilarang melakukan perkara yang dilarang oleh Islam, dan jika jelas dia melakukan kesalahan tersebut, maka ia tetap akan dikenakan hukuman. Sebagai contoh yang saya dapat ambil kat sini, antara contoh isu telur balut ni, apabila seseorang Muslim itu sedang berada di Filipina misalnya, sebab telur balut ni kan asalnya daripada Filipina, kebanyakan daripada Filipina juga yang ni, ianya ditawarkan untuk memakan telur. Contohnya seseorang individu Muslim tu ditawarkan untuk makan telur balut ni, sedangkan dia dah tahu yang telur balut ni memang tak boleh makan, dan dia juga tahu ada pelbagai pendapat dari ulama dan hukum yang telah dikeluarkan, dan jadi pada dia menjadi kewajipan untuk seseorang individu Muslim tu tadi untuk mengelakkan atau menolak untuk makan telur balut ni. Okey, baik. Seterusnya, Islam tidak mengharamkan sesuatu perkara hanya kepada sesuatu kaum, suatu golongan ataupun individu tertentu sahaja, tetapi ia merangkumi seluruh umat Islam. Hal ini kerana jikalau ianya dihaskan kepada sesuatu kaum, golongan atau individu tertentu sahaja, pasti akan ramai mengambil endah atau memandang enteng terhadap peraturan halal dan haram di dalam satu perkara, khasnya dalam makanan dan minuman. Okey, baiklah, seterusnya antara prinsip terakhir yang saya ambil iaitu prinsip 9, yang mana prinsip yang ada di dalam prinsip halal dan haram menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu prinsip ini ialah prinsip mengharamkan sesuatu adalah sesuai dengan keburukan dan kemudaratan. Setiap yang dihalalkan ataupun yang diharamkan di dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan dan maslahat umum umat manusia. Sebagai contoh, Islam diharamkan untuk memakan khinzir kerana ianya merupakan haiwan al-jalalah, yang mana haiwan al-jalalah ini diberi makan makanan yang kotor dan najis. Akibat daripada memakan khinzir, pelbagai penyakit akan mula timbul dan wujud disebabkan makan makanan yang kotor. Sebagai contoh yang paling dekat ketika ini, penularan COVID-19 yang bermula daripada Wuhan, yang mana daripada pasar eksotik tu terdapat pencampuran antara haiwan-haiwan tertentu, dan ada juga yang memakan kelawar, ular dan lain-lain lagi haiwan eksotik yang lain, menyebabkan apabila seseorang individu tu makan, kita tak tahu apa yang ada di dalam badan haiwan tersebut, dan bila dia masuk ke dalam tubuh manusia, ia boleh menularkan sesuatu penyakit ataupun virus yang ketika ini COVID-19 kepada individu lain, seterusnya merebak ketika macam sekarang ini di seluruh dunia. Okey, baik. Seterusnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili, sesuatu yang diharamkan oleh Islam sama ada sebab zatnya atau faktor yang berkaitan dengannya adalah bertujuan untuk menghindarkan keburukan dan kemudaratan kepada individu, kelompok, masyarakat dan agama. Seperti isu telur balut ni, ianya dibenarkan untuk makan dengan beberapa syarat tertentu berdasarkan pandangan ulama-ulama, dan tidak dibenarkan untuk memakannya juga berdasarkan beberapa syarat-syarat tertentu yang telah diberikan pandangannya oleh ulama yang tidak membenarkan itu. Kerana setiap perkara dalam pemakanan dan minuman khasnya semestinya terdapat kemudaratan tertentu. Misalnya macam tadilah yang penularan COVID-19 dengan memakan khinzir tu, ia boleh mewujudkan satu penyakit baru, penularan virus baru ataupun apa-apa saja penyakit yang baru dan sebagainya. Daripada situ juga, kalau tak dimakan benda-benda macam tu, ia dapat menjaga kemaslahatan seseorang individu maupun individu-individu yang lain. Okey, baik, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan bin Faizuli dari kelas TP1B. Okey, yang terakhir sekali saya akan terangkan tentang kesimpulannya pula. Okey, kesimpulan daripada memakan telur balut ni adalah
telur balut ni diberi pilihan untuk dimakan, kerana jika dia boleh dimakan jika jika belum ditiupkan roh ke dalam embrio tersebut, dia boleh dimakan kerana pada pendapat ulama, embrio tersebut dianggap sebagai suci dan tidak menjijikkan. Jadi dia diharuskan untuk makan. Dia boleh diberi pilihan sama ada hendak dimakan atau tidak. Manakala yang haram adalah jika embrio tersebut telah ditiupkan roh ke dalam embrio, jika telur embrio tersebut telah ditiupkan roh ke dalam embrio tersebut, dan embrio tersebut mati menjadi bangkai dan tanpa pensembelihan secara Islam, dia akan dianggap sebagai haram untuk dimakan. Oleh itu, begitu juga dengan kaedah yang menyatakan asal pada suatu perkara adalah halal atau harus kecuali terdapat nas yang mencegahnya menunjukkan kepada haram. Ini menunjukkan sifat keluasan syariah Islamiah dan samahah al-Islam sendiri, kerana yang halal itu nyata dan yang haram itu juga nyata. Selain itu, adat masyarakat Malaysia tidak memakan telur barut tersebut yang mengandungi embrio anak ayam maupun anak itik yang belum sempurna fizikal dan belum menetas, kerana bagi pandangan rakyat Malaysia, ia merupakan sesuatu yang pada pandangan rakyat Malaysia lah, ia dianggap sebagai benda yang kotor dan jijik untuk dimakan. Tetapi segelintir masyarakat menyatakan ia mempunyai kelebihan kerana telur embrio tersebut boleh dimakan boleh memberikan kesan kepada mereka yang melakukan pekerjaan buruh dan mereka yang ingin bersukan. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kalsium, imunisasi badan dan menguatkan otot pada para atlet yang ingin mempunyai badan yang elegan. Akhir sekali, semoga dengan penjelasan dan pencerahan ini memberikan keyakinan kepada kita dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, terutamanya dari segi bab makanan dan minuman.